A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang mana kita dah sampai hari itu kepada bab yang ke-60. Itu hadis yang kita bincangkan, itu hadis nombor 146. Itu berkenaan dengan apa yang dikhususkan dengannya Nabi kita Muhammad SAW daripada syafaat yang umum, itu untuk semua orang di mahsyar. Syafaat umum untuk semua yang di mahsyar. Ini bagaimana orang-orang di mahsyar nanti semua sekali, tak kira zaman Adam sampai zaman kita, semua sekali dalam keadaan bencana dan malapetaka, tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Lalu mereka mendapatkan semua para anbiya untuk mendapatkan syafaat. Allah Ta'ala gerakkan benda itu berlaku. Maka mulalah mereka jumpa Adam. Adam kata tak boleh. Datang jumpa Nuh kata tak boleh. Datang Ibrahim kata tak boleh. Datang Musa kata tak boleh. Datang Isa kata tak boleh. Datang kepada Rasulullah SAW kata akulah orangnya. Lalu Rasulullah SAW pun meminta Allah Ta'ala untuk melepaskan umat baginda. Itu sebagai permulaan bagi pelepasan semua umat yang lain. Kita baca itu, Nabi Muhammad kata dia sujud, Allah kata irfa' ra'sak ya Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Isfa' tu sal tu'tah, engkau mintalah kau akan diberikan. Isfa' tu syafa', mintalah syafaat kau diberikan syafaat. So Nabi pun kata ummati wahai Tuhanku, ummati. Lalu kita bahaskan itu bahawa lafaz Nabi ummati tadi bukan maksud dia tak ada untuk yang umum. Bahkan umat Muhammad ni digerakkan, maka bergeraklah umat-umat yang lain. Pasal kita adalah umat yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang paling akhir, tapi kita juga yang paling awal dihisap. Ini kemuliaan yang nak berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebab baginda sallam umat Nabi terakhir. Maka umat terakhir akan dihisap dahulu oleh Allah Taala sebelum umat yang lain. Okey, ini yang Allah Taala berikan. Dan itu kita sebut bahawa Nabi sallallahu menyatakan bahawa pintu syurga tu, syurga ada 8 pintu. Pintu syurga tadi adalah di antara jarak dia macam di antara Mekah ke Hajar. Itu satu bandar di Bahrain, atau Mekah ke Busra, iaitu satu bandar di Syria, Jordan. Saya sebut itu apa? Syria. Okey. Jadi jarak dia tadi 1210. Kalau yang satu lagi 1272. Maksud dalam 62 kilometer beza. Dan itu adalah kecil. Pasal mungkin sempadan bandar tadi tak sama kan. Macam saya kata itu, Kuala Lumpur duduk dekat Kuala Lumpur, dekat sungai Kelang campur dengan Sungai Gombak tu sungai apa? Sungai apa? Sungai Gombak. Okay, jadi situlah Kuala Lumpur yang asal. Tapi sekarang sempadan Kuala Lumpur sampai Putrajaya Kuala Lumpur dia. Okay, jadi secara tak langsung kita kata benda ni bertukar ikut zaman. Dan pemerintahan Nabi SAW, jarak pintu tadi 1200 lebih kilometer tadi, besarnya pintu syurga ni. Besarnya pintu syurga yang Allah Ta'ala jadikan untuk hamba-hambanya masuk dalam syurga. Okey. Baik, sambung sikit. Dia kata wa fi riwayatin wa zada fi riwayatin, dan ditambah pada satu riwayat fi qissati Ibrahim, kisah Ibrahim alaihissalam. Tapi kita dah baca dah tajuk ni. Ketika kisah tentang Ibrahim tu, qala, dia kata wa dzakara qauluhu fil kaukabi, dan disebutlah berkenaan firman Allah Ta'ala dan berkenaan bintang. Surah Al-An'am ayat 77. Dia kata hadza rabbi, ini Tuhanku. Dan macam dikatakan oleh para ulama', dia kata bukan pencarian Ibrahim, itu kan pencarian, tapi sebenarnya dia saja berdialog dengan kaum dia, untuk kaum dia terfikir. Untuk kaum dia terfikir. Dia kata ini Tuhanku kot, inilah Tuhan aku. Lepas tu tengok hilang masalah. Pasal dalam perbualan, kalau tuan-tuan perhatikan, memang dia disebut ya qaumi. Lepas daripada cakap tu, wahai kaumku, dia disebut wahai kaumku. Ada surah Al-An'am tu, dia sebut wahai kaumku. Al-An'am
77 kan. Okey, tak depan. Tak. Dia pasal ujung tu, kan dia kata apa? Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal ayat sebelum tu dia kata dah, wa idh qala Ibrahim li abihi, dan ingatlah ketika mana berkata Ibrahim kepada bapanya, Azar, atattakhidhu, adakah kau mengambil asnaman alihah, kau nak ambil berhala sebagai Tuhan ke? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, aku lihat engkau dan kaum kau dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika, demikianlah nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, kami perlihat kepada Ibrahim alaihissalam malakutas samawati, kerajaan langit dan juga bumi, waliyakuna minal muqinin, supaya dia jadi kalangan orang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba, maka apabila datang ke atasnya malam, mana meliputi ke atasnya malam, ra'al kaukaba, dia melihat bintang. Qala hadza rabbi, ini Tuhan aku. Falamma afala, bila benda itu hilang saja, lenyap saja bintang tadi, qala la uhibbul afilin, aku tak suka benda yang lenyap. Falamma ra'al qamara bazigha, bila dia lihat bulan mengambang, bulan terang, qala hadza rabbi, dia kata ini Tuhan aku. Falamma afala, bila bulan pun hilang juga, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhallin, kalau tidak memberi hidayah kepadaku Tuhanku, saya aku akan menjadikan orang kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, bila dia melihat matahari menyinar, okey, qala hadza rabbi hadza akbar, dia kata ini Tuhan aku, ini lagi besar. Falamma afalat, nah, bila hilang saja matahari, qala ya qaumi, dia kata wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, wahai kaumku, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan, dengan apa yang kamu sekutukan. Ni para ulama kata, kata-kata dia ni bukan pencarian, dia bukan mencari Tuhan ketika tu. Bahkan dia cakap benda berkenaan supaya apa? Kaum dia terfikir saja depan-depan, inilah Tuhan aku, inilah Tuhan aku. Lepas tu kaum dia, budak ni benar ke? Lepas tu dia pun hilang, aku tak suka benda hilang. Lepas tu nampak bulan, ini Tuhan aku, ini Tuhan aku. Lepas tu bila hilang, dia kata, kalau Tuhan aku tak beri hidayah pada aku jadi orang sesat. Lepas tu dia matahari pula, dia kata, inilah Tuhan aku, ini Tuhan aku. Kaum dia dekat situ akan terfikir. Dia nak trigger persoalan pada kaum dia, bukannya dia kata mencari. Tu bila orang tu dia kata, tengok Ibrahim mencari Tuhan, tidak sekali-kali. Bahkan di hujung ayat lepas daripada dia kata matahari hilang saja, dia kata apa? Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dia kata, wahai kaumku, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Pasal bandingkan berhala mereka kaum disembah dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari, tiga benda lagi hebat. Betul tak? Bulan yang kat atas besar tu, bintang yang menyinar tu, matahari yang terang benderang tu, kan lebih berhebat berbanding dengan berhala. Jadi dia nak bagi kaum dia terfikir, dia sengaja buat depan untuk mengatakan ini Tuhan aku, ini Tuhan aku. Tapi last sekali lepas daripada benda tu, semua sekali tak hilang sifat dia daripada sepatutnya, dia mengatakan kepada kaum dia, aku berlepas diri. Kalau ini pun tak boleh jadi Tuhan, yang kamu benda tu, apa kamu sekutukan dengan selain Allah Ta'ala, aku tak ada kaitan dengan benda dia. Nampak? So bukannya itu, kalau ada kata orang salah baca, dia kata Ibrahim mencari Tuhan, memang masalah. Dia baca ayat tak habis. Baca ayat habis kita akan nampak lah. Pasal benda tadi bukanlah dia apa? Dia datang dalam keadaan tidak mengetahui Allah Ta'ala, dia kenal. Sengaja dia cakap. Dengan sebab itu kita kata dalam hadis ni datang, dia kata kisah Ibrahim bila dia kata aku tipu berapa penipuan. Pertama dia kata adalah Al-An'am 77. Hadza rabbi. Kata-kata dia pada bintang, bulan dan matahari, hadza rabbi. Sebenarnya bukan dia mengaku itu Tuhan dia, tapi dia tipu kaum dia supaya kaum dia apa? Terfikir. Macam juga dia kata pada kaum dia kata qauluhu li ahliatihim, dia kata apa? Dia kata qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang buat pecahkan patung-patung tu adalah Tuhan ini yang besar ni. Al-Anbiya 63. So dia dekat situ datang bahawa yang kata-kata dia tadi bukanlah betul. Sebenarnya yang pecahkan siapa? Dia. Tapi bila kaum dia tanya, dia kata apa? Mana ada? Kamu tengok yang besar tu, tak tanya dah orang. Dia saja buat benda berkenaan supaya boleh. Dan bahkan mungkin dalam perkara ni timbul tajuk, kalau orang kata dengan saya, adakah ni bohong sunat? Tak, bukan bohong sunat. Ibrahim ketika ni memang dia nak bagi kaum dia berfikir, dia terpaksa cakap benda tak bukan hakikat. Macam Nabi SAW, kali kata Nabi SAW, kita kata Nabi restrict bagi diri baginda daripada bercakap benda melainkan benar. Takkan cakap kecuali benar saja. Gurau pun benar.
Nampak orang tua kan, orang tua kata aku masuk syurga tak, dia kata tak masuk syurga. Orang tua tak ada dalam syurga. Menangis orang tua tu, tapi benda cakap benar. Saya juga dekat orang tanya dengan dia dalam peperangan, dia berjalan melintas satu kaum, orang tanya daripada mana? Dia tak kata daripada Madinah, dia kata apa? Daripada air. Nampak orang kata lebih buruk kan orang ni. Lain kita tanya, lain dia jawab. Tapi sebenarnya jawapan Nabi tadi untuk bagi jangan sampai dia tahu strategi Nabi SAW. Tapi Nabi jawab dengan benda betul ke benda salah? Betul. Dia tak bagi jawapan direct. Tapi macam kisah Ibrahim ni, dia tipu ke tak tipu soalan? Tipu lah. Tipu, memang tipu kaum dia. Tapi tipu tadi tu kita kata pasal kaum dia punya lah degil, tak boleh nak faham, kecuali kena kelentong baru dia reti. Ni kelentong baru reti. Kalau tak kelentong tak reti, tak faham. Macam jadi kes ni guru saya Syekh Al-Majid Zindani. Cerita dia macam ni. Dia datang dia jumpa dengan salah seorang salah seorang ahli sains daripada Amerika Syarikat, daripada UK. Orang ni dia tak percaya ada hikmah kejadian. Everything datang dengan tak sengaja. Pasal kita nak dia apply pasal ada tak hikmah kejadian, ada tak ada sebab. Mana maksud dia benda datang dengan aturan ke tidak? Maksud dia datang contoh macam kita kata apa? Contoh macam badan kita kan dengan sistem suhu badan kita naik turun automatik. Kan benda ni menunjukkan ketelitian. Kan jarak bumi matahari, ketelitian. Dia bukan tak sengaja. Tapi profesor ni tak terima. Dia kata mana ada, tak ada, tak sengaja. Semua ni random. Bukan dengan by design, tak ada. Randomly happen, dia kata. Jadi Syekh ni bengang, dia kata macam mana aku nak bagi ni. Dia kata apa? Lepas tu nak kata yang buat tu bijaksana Mula tu dia bagi baju angkasawan. Baju angkasawan dibuat oleh orang yang bijak ke tak bijak? Mesti orang bijak kan. Kalau kata tukang kasut dekat Sana'a, tak boleh terima. Okay, fine. Jadi tapi bagi semua contoh, semuanya profession tolak. Last sekali ketika tahun berkenaan berlaku gempa bumi dekat Zamar, satu kawasan di berdekatan dengan Sana'a. Gempa bumi tu dahsyat lah, roboh rumah dan sebagainya. Jadi Syekh ni nak ajar profesor ni kes tadilah. Profesor tu kata, I'm sorry to hear. Kan biasalah, I'm sorry kan, to hear apa benda happen kan. Lepas tu Syekh Majid kata, tapi dia kata ada benda pelik jadi. Apa benda? Dia kata gempa bumi yang kuat tadi goncang tanah, terbang ke sebatang besi terbang ke langit. Dan besi tu jatuh betul-betul atas satu batang paku. Jadi macam tu. Mana besi tu terbang, jatuh betul-betul atas paku macam tu. Lepas tu profesor terpelik. Ada macam tu? Tak pelik lagi profesor. Bersama dengan besi tadi terbang, ada dua cepir pula. Sini cepir kanan, cepir kiri. Nunggu goncang, jatuh satu cepir kanan, cepir kiri. Profesor tu dia diam. Lepas tu, yang peliknya, ini kata profesor, cepir tu tadi, kalau kita letak sini 2 kilo, sini 1 kilo, dia buang 1 kilo. Dia buang. Automatically dia buang 1 kilo. Kerana sini 2, sini 1 kilo, dia buang 1 kilo lagi. Kalau kita letak 1 kilo sini tak cukup kan, sini tak kosong, berat sebelah kan, dia cedok sendiri untuk isi. Betul kan? Terus tu diam. Macam ni jadi dengan gempa bumi lah. Gempa bumi kan kuasa alam kan. Gempa bumi tak ada benda lain buat, just gempa bumi, graviti, suhu matahari sebagainya menjadikan cepir tu terbang. Jadi itu terpetri ujung dua besi. Memang benda tak jadilah. Tapi nak ajar pada dia pasal katakan dia pasal manusia ni punya suhu badan naik dan turun dengan kawalan automatik yang bukan kita kawal. Macam takkanlah benda terdatang daripada ciptaan alam semula jadi. Yang graviti ke, suhu ke, kepanasan, yang kita kata benda tanah air angin tadi, yang tak ada akal, yang tak tahu yang tak ada ketelitian, tak ada kehendak, mana boleh. Lepas tu aku tahu profesor gelak. Kau dia kata kau gelak, dia kata. Aku bagi kau timbangan langit dan bumi, kau tolak. Aku bagi kau yang ni, betul kau gelak, dia kata. Macam tak ada jawapan. Memang betul lah, mana dia terima gempa bumi mencipta satu timbangan yang boleh cari, automatik lah tu, boleh imbang sendiri, kemudian boleh cedok sini 2 kilo kan. Kalau sini tak cukup, dia buang satu. Kalau sini tak cukup, dia cedok pula sekali. Kan badan kita macam tu. Bila kita kepanasan, dia akan sekali automatik keluar peluh. Bila kita kesejukan, automatik rasa lapar. Kan, makan perut buncit dah, tapi masih nak makan juga. Sebab apa? Sebab dia automatik.
Dia bukannya benda tu datang dengan cara tak sengaja. Ini ajar macam tu, kerana nak kena bohong juga. Tak ada pun, benda tak ada pun besi terbang. Tapi nak ceritakan benda tu mustahil. Macam dulu Harun Yahya disebut apa? Kata mana orang yang kata alam semesta ni jadi dengan tak sengaja. Dia seperti membayangkan bahawa ambil satu gudang, letupkan daripada beberapa arah, letup sini, jadikan kapal terbang yang berfungsi. Tak nak rupa je, yang berfungsi, yang ada tangki air, semua ada tangki sekian. Pasal letupan, tapi hasilkan apa? Nyawa. Mana boleh? Macam sekarang ni bayangkan, kan dia kata The Big Bang. Takkan kita datang sekarang ni tiba-tiba mana letupan tu nyit jadi orang, nyit jadi benda bernyawa. Mana boleh? So dengan sebab itu kita kata secara asasnya kadang-kadang memang berlaku lah nak berhujang dengan orang yang tak degil ni. Kadang-kadang terpaksa gunakan benda macam tu. Benda tak wujud tapi kena kata ada. Bagi dia gambaran supaya dia faham. Macam Ibrahim direct straight. Dia try kata, ini Tuhan aku, ini Tuhan aku, ini Tuhan aku. Dan sikit orang tak faham. Dia kata kan berhala dengan matahari, matahari lagi hebat. Bila sekali dia kata wahai kaumku. Kan nampak dan surah Al-An'am tadi 77, 78, 79 kan. Memang dia sebut macam tu. So saya tak langsung dia kata hadza rabbi tadi bukan realiti. Macam tu bila dia kata dengan kaum dia, bila kaum dia kata adakah kau buat benda daripada Tuhan kami wahai Ibrahim? Dia kata qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dia kata bahkan yang buat lain besar ni. Fas'aluhum. Cakap tanyalah mereka. In kanu yantiqun, kalau mereka boleh berkata-kata. Tanyalah. So maksudnya ini bohong ke? Bohong sunat? Tak ada, bohong betul. Pure lie. Tapi masalahnya cuma apa? Pasal payah sangat nak fahamkan. Memang kaum dia tunduk. Ketika lepas dengar berkenaan, dia tunduk. Macam kau tahu kan benda tak boleh bercakap? Qala laqad alimta ma haula yantiqun. Dia dapat je buah tu, dia pun kenapa kamu sembah benda tak bercakap, tak mendengar, tak bersekian. Jadi dia nak keluarkan supaya adanya trigger persoalan tadi. Dan kata Ibrahim yang tu dan surah As-Saffat ayat 89, inni saqim. Aku sakit. Kan kaum dia ajak dia pergi keluar. Dia kan ada projek nak pecah berhala. So dia kata kaum dia, inni saqim, aku sakit. Aku sakit. So dia sakit tak? Tak sakit. Tapi kenapa cakap? Dia inilah kita kata yang Ibrahim bimbangkan. Walaupun dia kata benda tu baik, elok, tapi dia pun risau, runsing. Ketakutan takut Allah Ta'ala akan hukum dia kerana apa? Menipu kepada kaum dia yang kufur. Bukan yang baik, yang kufur. Semua tipu tadi kepada kaum dia yang kufur. Bukan tipu pada orang-orang beriman. Tipu pada orang kafir pun maksudnya apa? Salah. Dia kafir, ustaz, kita tipu dia. Salah, haram. Faham tak? Itu kena belajar. Mana Ibrahim bimbang. Kalau ikut kita punya idea, dah di kafir, tipu je. Kan? Di kafir, tak usah bagi dia jalan. Di kafir, kelentong je, rampas je harta dia. Dia ajar, tak ada. Ibrahim tipu orang kafir lah. Kan keluar kaum dia kafir. Tapi dalam masa sama, tidak halal pun dirasa benda berkenaan. Kita ni je yang tipu orang. Bukan orang kafir, Muslim pun kita kata tak apa. Dia jahat. Kenapa tipu? Dia jahat. Biar kita tipu dia. Pun masalah juga. Kaum Ibrahim tak jahat ke? Jahat. Yang Ibrahim risau sebab apa? Kalau dia kata benda berkenaan halal, para anbiya takkan rasa bimbang. Sebab mereka orang paling tahu tentang halal haram. Tahu? Para anbiya, manusia paling tahu halal haram. Kalau Nabi Ibrahim bimbang, penipuan dia buat kepada kaum dia, matlamat baik, tujuan elok, bahkan berjaya trigger persoalan dalam hati kaum mereka, kaum baginda. Tetapi baginda masih lagi apa? Bimbang dan takut. Walaupun kaum dia kafir, kaum dia jahat, cuba bakar dia sebagainya untuk bunuh dia. Dan begitu dia tetap apa? Tetap melihat mereka ni sebagai mad'u. Orang diajak untuk diseru untuk masuk Islam. Tapi dia tak ada sebimbang pun. Dia tak ada menipu. Penipuan tidak halal. Tak kira pada siapa sahaja. Hatta orang kafir pun tak boleh. Cuma kalau kahwin banyak tu, kalau bini tanya, sayang siapa? Sayang saya ke bini ke nombor 2? Jawab pandai-pandai. Itu tajuk lain. Faham Bukan ajar, bagi tahu. Yang itu yang kita yang Nabi kata, aku tak kira pembohongan. Kan nanti cakap betul, nanti kan masalah juga. Saya sayang awak, tapi nombor 2 sayang dia lagi. Mana boleh macam tu? Mula macam nyampah aku kan. Jadi kita cakap lah, awak lah segala-galanya. Jumpa kat sini pun, awak segala-galanya. Iya saya. Kan? Bukan. Dan Nabi kata tak kira pembohongan. Dia kata untuk anak tak boleh. Anak cakap itu tak salah.
Betul tak? Anak tak boleh kita tipu. Benda tu macam tu kan kita ajar anak kan kisah di Nabi kan. Wanita berkenaan kan dia kata aku nak bagi apa? Meh aku nak bagi. So Nabi kata kau nak bagi apa? Dia kata aku nak bagi tamar. Nabi kata ama wallah demi Allah kan kau tipu dia, tertulis engkau insya Allah Taala satu pembohongan. One lie. Tak benar, tak dibenarkan. Sebab kita perhatikan kisah para anbiya tadi, Nabi Ibrahim sendiri pun bimbang. Kenapa? Kerana apa benda berkenaan adalah benda-benda yang bahaya. Bahaya bukannya benda yang mudah Baik. Baik, hadis 147. Wa fi ukhra, dan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, sambungan kita sambung je ambil bahagian tersebut. Fa yaqulu Ibrahim, berkata Ibrahim alaihissalam. Fa yaqulu Ibrahim alaihissalam, lastu bi sahibi dzalika. Lastu bi sahibi dzalika. Bukanlah aku apa untuk yang demikian, untuk bukanlah aku orangnya untuk apa? Untuk perkara tersebut. Perkara tersebut itu apa? Untuk syafaat tu. Bukanlah aku untuk orang untuknya. Lastu bi sahibi dzalika, bukanlah aku orang untuk itu. Innama kuntu khalilan min wara'a. Aku ni hanyalah kekasih atau teman kekasih Allah Taala ni daripada belakang-belakang. Mana ada lagi depan aku. Mana ada lebih utama daripada aku, dia kata macam tu. Ini tawaduknya para anbiya dan Allah Taala berikan. Dan bahkan hak berkenaan kita kata diberikan kepada Rasulullah SAW. So semua tak ada meninggikan diri. Kita ni kalau nak menang, kita menang kan. Dan sama-sama dalam Muslim pun kita nak menang di atas Muslim yang lain. Tapi bila kita kata kalau hak itu bukan hak dia, maka dia mengaku dengan segera dan dia tidak meletakkan. Memang betul Ibrahim ni adalah khalil. Allah Ta'ala sebut sebagai teman, kekasih Allah Ta'ala. Tetapi dalam begitu dia tahu kedudukan dia. Bila benda berkenaan bukan hak dia, dia kata bukan hak dia. Kalau kita ni semua benda kita nak. Wa fiha, dalam hadis yang lain ni, fayatu Muhammada, lalu datanglah Muhammad. Fayatuna Muhammad, mereka semua datang menemui Muhammad SAW. Fayakumu fayu'zanu lahu, lalu baginda akan bangkit. Fayu'zanu lahu, dan diberi izin pada baginda. Wa tursalul amanatu warrahimu, dan akan diutuskan amanah dan juga silaturahim. Macam mana rupa dia nanti, wallahu ta'ala alam. Kalau dalam Quran Karim, dalam hadis Nabi SAW, di akhirat nanti Al-Baqarah dan Al-Imran akan menjadi macam dua awan gelap, awan hitam, atau dua kumpulan burung yang mengepakkan sayap, yang memayungkan atau berhujah bagi orang yang menghafalnya. Itu dibayangkan Al-Baqarah macam tu. Dia bercakap, dia kata, ya Allah, orang ni letih, penat membaca aku siang hari, kering tekak dia. Betul ya Allah, dia ni malam hari dia berjaga membacaku. So, jadi surah berkenaan menjadi hujah, peguam untuk menyelamatkan orang yang menghafalnya. Tapi dalam hadis berkenaan Nabi ceritakan rupa dia menjadi seperti dua awan hitam atau dua awan mendung atau dua kumpulan burung yang sedang mengepakkan sayap. Tapi macam mana amanah rupa dia ataupun silaturahim rupa macam mana, wallahu taala alam. Tunggu rupa sana. Rupa orang ke, rupa apa ke, wallahu alam. Bahkan nanti kematian death. Nanti ada hadis kita akan baca nanti. Kematian akan ditutup, dihentikan, disembelih, dijadikan macam rupa kambing. Nabi kata disembelih di antara syurga dan neraka. Semua ini dalam hadis yang datang. Kita insya-Allah akan sampai kita baca. Maksud dia setiap benda nanti akhirat nanti akan difizicalkan Allah Ta'ala untuk bercakap, untuk berhujah. Macam mungkin badan kita, macam mana kulit kita bercakap, Allah Ta'ala. Tapi ada mulut keluar ke, Wallahu a'lam. So bercakap tak mesti ada mulut. Suara keluar daripada kulit kita. Pasal kulit kita akan bercakap, tangan kita bercakap. Bukan cakap macam tu, ya Allah, dia dulu buat sekian, betul kaki je dah. Tak ada, bukan macam tu. Maksud dia, bila dikunci mulut kita, tangan kita bercakap, sampai sana pun kita tahu realiti, hakikat dia macam mana. Dengar di sini kita faham perkataan, tapi kita tak boleh bayangkan. Sebab benda tadi ghaib. Benda yang ghaib di sana nanti. Macam dia amalan kita jadi teman kita di syurga, teman kita dalam kubur, amalan kita. Amalan datang macam rupa, kalau dia baik, maka rupa cantik, kan, indah, bercakap dengan dia, temankan dia dalam kubur. Kalau dia kata sekiranya dia jahat, dia buruk perangai dia, maka amalan tu jadi datang rupa buruk. Rupa macam ni tapi buruk. So, jadi saya tak langsung itu ada gambaran berkenaan dengan amal jadi fizikal, ayat Quran jadi fizikal. Itu maksud juga amanah tadi, perbuatan kita amanah dan juga hubungan silaturahim, maka kedua-duanya juga akan datang difizikalkan. Fatakumani, maka kedua itu tadi amanah silaturahim akan berdiri jambatai sirat, pada dua kiri kanan sirat, yaminan wa shimalan, kanan dan kiri. Kanan kiri mana maksud dia akan bantu siapa-siapa yang
berlaku amanah di muka bumi ini dan juga menghubungkan silaturahim di muka bumi ini, maka amanah dan silaturahim tadi akan membantu dia untuk melintas titian sirat dengan laju dan juga dengan selamat. Dia kata fayamurru awwalukum kalbarqi, lalu akan melintaslah orang yang pertama di kalangan kamu ni kalbarqi, seperti apa? Seperti kilat, laju, selip mata dah sampai. Jauhnya perjalanan tu. Tapi kita kata dalam masa yang sama, semua orang berkenaan yang apa, amal yang terbaik, orang yang pertama tapi lintas akan jalan seperti kilat, laju. Sebab kita kata macam saya sering sebut, kalau ada kata orang tu nak ajar bukan kat dunia ni, cakap dengan dia, bagi saya amalan yang sekelip mata sampai kat depan pintu syurga. Saya nak kebal api neraka. Saya nak yang menyebabkan malaikat tengok kita gerun kan. Kalau tu penggerun, tak nak penggerun. Saya nak ilmu yang kalau dia kata malaikat tengok saya, dia tak pukul saya. Cari ilmu macam tu lah. Itu betul. Ini kadang sibuk kebal dunia, mati macam tu juga. Orang hormati kat dunia, mati macam tu juga. Tak ada keistimewaan pun. Berapa tahun kita nak pakai? Selama pangkat kita ada, iyalah. Kalau pangkat kita ada, tapi Allah tak jadikan kita lumpuh, tak guna juga. Kita Datuk Seri, kita ada Datuk Seri. Berjalan tempang, orang tu macam tak guna juga, nothing. Maksud dia kalau dia kata benda berkenaan kat dunia pun kita pakai berapa lama sangat. Katakan dapat datuk tadi, katakanlah umur 40 tahun ke, atau awal sikit 20 tahun. Ada orang 20-an dah dapat datuk. Lagi datuk. Berapa lama nak pakai? 30 tahun, 40 tahun kita pakai. Lepas tu dekat dunia jelah buat projek mudah lepas. Itu je ceritanya. Tahu kan? Tak tahu Tahu tak nama datuk ni untuk apa? Ya, betul. Senang dapat loan. Dia bila ada nama tu, dia macam endorsement daripada sultan atau agung, menyatakan orang ni orang kanan aku. Macam tu cerita dia. Senang dapat loan. Dia mudah keadaan sebenarnya. Itu cerita dia. Nanti ada dan tak ada. Tu dia kata. Cerita minggu lepas semalam cerita Allah Ta'ala. Dia kata, yelah, datuk muda. Dia macam mana dia telefon, mak dia telefon. Dia panggil ustaz. Diorang buat nak pergi umrah satu keluarga. Jadi ada kan, nak cerita malam kan. Yang tak datang tak tahu cerita, yang saya cerita. Bawa dia ustaz tu datang. Saya duduk diam lah, pasal saya sampai tu macam ada ustaz lain pula. Tak apalah, saya sembahyang Zuhur dulu. Ada ustaz tu datang bawa model Kaabah. Model Kaabah untuk nanti nak terangkan. Macam tu sekali kan. Hebat. Ustaz tu datang bagi alternatif. Lepas tu kira siapa ni? Tak, nama saya Adli. Okey, tak apa. Lepas tu duduk lama. Lepas tu mak dia datang. Mak dia datang kata, ustaz boleh lah ustaz cakap dulu lah. Lepas tu nanti untuk praktikal umrah nanti ustaz tu bagus. Pasal starting point tajuk saya kata bagus. Pasal akak seorang tu, salah seorang mak saudara ke adik ke kepada apa akak telefon saya tu, dia tanya soalan pasal kunut. Ustaz, kalau kunut subuh ni, kalau kita baca kan, boleh kita baca kunut subuh tu macam bila imam di lama tu kita baca kan ada doa-doa kunut pendek. Mana ada kunut pendek. Lepas tu ustaz tu pandai, bagus. Ustaz tu kata tak ada. Kalau kita dah ikut imam, kita tak payahlah kita buat minum kanak. Imam tak buat, jangan buat. Dia cakap itu dah, dia cakap sekali, tapi akak tak faham juga. Akak tu push lagi. Tapi saya tengok ada orang buat ustaz tu kata lah convention haji dan umrah yang dibuat di Malaysia ni bersetuju bahawa untuk mengatakan tak payah, jangan buat. Tapi akak tu macam ni. Jadi saya ustaz tu kata wallahu alam je. Tak apa, saya biar. Lepas saya datang, saya terang lah balik. Saya kata, kak, tadi akak tanya tadi benda tu, saya tak celah tengah tadi cakap. Lepas dah habis tu, ketika saya cakap, sebelum saya terangkan tentang umrah dan sebagainya, saya apa yang kita kata, saya kata lah, akak sebut berkenaan kunut. Tadi saya kata dah hadis Nabi datang. Nabi kata innama ju'ilal imam yu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti. Bila dia rukuk kau sujud, dia sujud dia tidak. Semua dia buat kau ikut. Bukan kau against, saya kata. Maksud dia kalau kata imam tak buat, akan yang buat. Mazhab Syafi'i batal ke? Oh, dia diam. Oh ya ke? Tapi orang buat. Orang tu tak betul. Ni hadis Nabi betul, dia kata. Itulah. Anyway, lepas saya terangkan berkenaan dengan matlamat umrah sebagainya, penghapusan dosa, keluar soalan daripada yang datuk ni, kata kalau saya nak minta ampun tapi tak nak taubat. Sebenarnya minta ampun tak nak taubat, ni masalah juga. Kenapa? Zila, pasal saya tak janji saya tak buat lagi. La ilaha illallah la syarikalah. Apa gunanya taubat? Apa guna istighfar kalau kita nak buat lagi? Minta ampun tapi nak buat lagi. Saya macam pandang muka, saya kata patut tak aku bagi bantai. Tapi pertama kali jumpa ni kan.
Saya kata dengan saya kata dengan dia kata macam mana kita nak jamin lepas balik tak buat lagi. Saya kata itu attitude kita. Saya kata Allah Ta'ala bagi choices, nak pilih ke tidak. Dan hati manusia ni, kalau kita buat kejahatan, kita terima, serap. Mana any fitnah, Allah Ta'ala uji kita, kita serap. Dia titik-titik hitam. Tiap kali kita tolak, mana datang aku takut Allah Ta'ala, kita tolak, titik putih. Sampailah sekali hati nanti akan jadi hati putih, bersih macam batu licin, batu yang licin. Yang satu lagi hitam legam macam bunga kuali, saya kata, bunga belanga. Yang ini takkan mudarat oleh sebarang fitnah lepas tu. Yang ini serap semua sekali benda yang seronok oleh dia. Tak kenal mungkar, tak kenal makruf, tak kenal sebarang kebaikan, tak terima sebarang tak tolak kemungkaran, melainkan apa yang disuka je. So saya kata tak boleh macam tu. Dia macam kan. Dia macam tak puas hati dekat soalan tu. Saya kata tak boleh, saya kata. Ada pula macam tu, kan. Kita nak tinggalkan kita apa ni. Tapi dia diam. Dia kata lepas ni tukar partner lah ni. Dia kata macam tu. Dia adik-adik dia gelak lah. Tapi saya kata tak boleh. Kadang-kadang title tadi masalah. Kita benda tu bukan pakaian sampai mati. Ada limit juga sebenarnya. Even actually kalau orang ada inspektor sahab tu, inspektor sahab inspektor kan, pangkat inspektor lah kan. Inspektor pun time ada kuasa je. Lepas letak jawatan tak ada dah. Inspektor ke, colonel ke, meja bersara ke, kerusi terduduk ke, semua sekali. Dia hormati ketika pegang jawatan saja. Lepas tak ada jawatan tak ada dah. Sebab kita kata amal sebenarnya, kita kata kalau nak kejar apa-apa kemuliaan dunia, kejarlah kemuliaan akhirat. Rugi kalau orang kata kejar dunia ni. Pakai berapa lama, beli jam baru, lepas tu satu peringkat lusuh. Beli kenderaan baru, motor baru ke, satu peringkat lusuh. Kan? Benda tadi akan lusuh, satu masa dia akan lusuh. Dia akan di mata kita macam ini ke. Last kali macam tu. So itu sebab kenapa kita kata tumpukan akhirat. Sebab kata dunia ni, kalau kata nak kemuliaan dunia, ada orang cari ilmu kan. Ilmu tundukkan isteri, yang isteri tundukkan suami, tundukkan anak, semua nak tunduk. Masalah betul. Kenapa? Yang bengkok kan. Tak boleh. Pasal tu sebab kenapa kita kata secara asasnya bila Nabi sebut yang mula-mula melintas ketiang sirat ni, orang yang berjalan seperti kilat. Macam kilat, mana sekelip mata sampai dah. Yang lain ni ada merangkak, sekejap lagi ada macam-macam. Kita yang mana satu? Qala berkata sahabat Nabi SAW, qultu bi abi anta wa ummi, demi apa, bapa dan makku, bi abi anta wa ummi. Itu adalah lafaz yang sering dilafazkan oleh para sahabat. Kita kata sumpah tadi tu bukan sumpah dengan apa, tapi cara biasa cakap. Okey? Dia kata mana apa, ayyu syai'in kamaril barqi. Macam manakah, benda manakah yang berjalan seperti lintasan kilat? Bila apakah benda yang berjalan dengan lintasan kilat? Dia kata, qala, baginda bersabda, alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Adakah tidak kamu melihat kepada kilat, bagaimana dia melintas dan kembali, pergi dan patah balik, fi tarfati ain, dalam tempoh sekelip mata, kedipan mata je. Okey? Maksudnya itu laju sungguh. Macam itulah Nabi kata, macam itulah kelajuan dia. Maksud kelip mata dah sampai. Macam tu sekali. Itu kita kata kalau orang tu nak ilmu paling bagus, ilmu sampai ke pintu syurga dalam sekelip mata. Seriously. Yang lain lambat payah. Yang merangkak lagi, sangkut lagi, tercalar lagi, tertarik lagi dan sebagainya. Banyak benda akan menghalang kita. Ya, kalau kita ada silaturahim dan juga amanah yang membantu kita, mungkin boleh sikit kot terselamat. Kalau tak ada, silaturahim pun tak buat, amanah tu kurang, macam mana? Tak ada pembantu dah kat situ. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Thumma kamarir rih. Kemudian apa? Bergerak, berlalu seperti berlalunya apa? Rih. Angin. Macam ada angin bertiup, macam itulah. Cuma angin ada banyak, ribut ada, macam mana satu, wallahu ta'ala alam. Kita kata macam kilat tadi Nabi berikan gambaran. Tapi yang rih angin ni Nabi beritahu mana kencang, mungkin angin ni kencang lah. Bergerak seperti angin yang kencang. Okey. Thumma kamarit tair. Kemudian seperti apa? Seperti melintasnya atau berlalunya burung. Macam burung terbang. Macam itulah kelajuan dia. Wasyaddir rijal, dan kemudian dan juga apa? Berlarinya kaki, kekuatan larian kaki. Tajri bihim a'maluhum, akan perjalankan mereka amalan-amalan mereka. Yakni maksud dia kelajuan lintasan mereka tadi di atas sirat dengan kadar amalan mereka. Dengan kadar amalan mereka. Kita lihat kata, Nabi kata sehingga kan apa?
sehingga kan tak jizu a'malul ibad. Mana sehinggalah perkara kata lemah amalan seorang hamba itu. Dan bila kita kata syadir rijal, kalian kaki, mana larian kaki mereka yang laju. Paling laju orang berlari macam mana? Berapa laju untuk manusia berlari? 20 km sejam. Manusia lari bukan laju sangat. Orang maraton kan, dia actually kalau sprint tu yelah 100 meter boleh. Ya boleh, tapi berapa lama? Tak boleh maintain. Dia boleh sprint je, tak boleh maintain. Kalau maraton berapa kelajuan apa? Unta lah, kuda 40-48 km sejam. Kuda kelajuan lari kuda tu 40 ke 48 km sejam. Kita berapa agak-agak? Lagi rendah kot. Kalau unta berjalan dia ada kelajuan dia. Jadi setiap binatang ni ada kelajuan dia. So manusia ni ada kelajuan sendiri. So kalau dia lari paling laju pun kelajuan itulah paling laju. Tapi lah berapa laju sangat manusia ni lari. Ya. Maksud dia lari dengan apa lari larian kaki, hari jelur dan dia kata dan riwayat berkenaan dia kata apa? Wa nabiyukum qaimun ala sirat. Dan nabi kamu, nabi kata akan berkata berdiri pada sirat tu, dia kata Rabbi, wahai Tuhanku, salim, selamatkanlah. Mana nabi akan tengok kat situ, dan nabi kata selamatkanlah. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sehinggalah lemah amalan seorang hamba itu. Hatta ji ar-rajulu fa yastati'u sayra illa zahfa, sehingga bila seorang lelaki tu mana amalan dia ikut kadar amal dia banyak manalah. Bahkan kadang-kadang mungkin maintain dia dah lari fala yastati'u sayra illa zahfa, dia tak mampu melakukan apa? Menyusut, mengagak di sirat yang jauh tu untuk sampai ke syurga Allah Taala. Dan Nabi kata qala wa fi hafatai sirat kalalid muallaqun, dan pada tebing sirat tu kalalid, ada cangkuk-cangkuk muallaq yang tergantung. Ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi, dia diperintahkan untuk mengambil, menangkap sesiapa yang diperintahkan untuk dia menangkap. Dan di sini maksud dia bukan tak sengaja. Bila orang sangkut, memang dia patut sangkut. Maksud dia, bila Nabi katanya itu, maksud dia orang yang sangkut tu memang sangkut. Bukan sebab apa? Sebab tak sengaja terlepas. Kalau ni macam kita kat dunia belajar kan, lompat laser ke, lari ini ke, belajar gimnastik ke, sampai sana tak guna. Even actually orang yang belajar jalan atas tali tu, Allah alam, adakah dia punya matlamat dia supaya lepas dengan sirat? Tak tahu. Jalan tali tu kan, wallahu alam. Sebab benda tadi kita kata manusia ni kan jalan atas tali, tapi tali kita jalan tu bukan sama dengan tiang sirat. Memang orang tu untuk berlarinya seorang tu dengan macam kelajuan kalau tali biasa pun ada, lari seperti lajunya kilat, mana boleh? Seperti angin bergerak. Mana kalau ikut kapasiti kemampuan manusia, tidak akan berlaku. Dengan sebab itu semuanya bergantung pada amal masing-masing. Maka dengan sebab itu beramallah, jangan tangguh-tangguh. Kan, jangan tunggu lagi. Dia tak ada masa dah. Kan, mana kita kata kalau kita ada masa lagi kan, 50 tahun lagi kalau kita yakin, dan kalau kita sempat. Dibuatnya dalam 50 tahun tadi, Allah Ta'ala bagi ujian yang lain, seronok pula contoh memancing je, kerja mancing je kerja. Jadi orang dia kena fitnah, terfitnah dengan hiburan, dengan sport dan sebagainya. Ada. Kan? Haji ke hajah ke balik, itu cerita Korea. Macam mana? Dia terpengaruh tak? Dia terfitnah dengan benda tadi. Ada terfitnah dengan macam-macam lah. Tudung pun ada. Tudung kan jenis kaya, tudung itu. Pakailah, tak ada salah. Saya tak cakap sini, tempat lain. Kan? Macam-macam gaya dia. Ini dah, itulah, ini dah. Macam-macam. Terfitnah. Sibuk kan benda tu. 5 jam tak keluar lagi. Kenapa? Tak terjumpa tudung masa tu pakai. Tak jumpa apa tudung pakai. Tudung banyak. Tak tahu warna kala apa. Matching tak matching. La ilaha illallah. Tahulah. Khair insyaAllah. Okay, bukan sini tempat lain. Tapi dia actually terfitnah ni macam-macam. Kadang-kadang terfitnah dengan kenderaan, terfitnah dengan barang-barang, terfitnah dengan rumah, terfitnah macam-macam. Kita tahu kadang-kadang ada orang tu makin habiskan hidup dia sibuk tentang runsing satu benda tadi 3-4 tahun. Runsing tentang benda tu 3-4 tahun dia runsing. Lepas tu lama dia hilang lah. Tu kan terfitnahnya manusia, dia tak tahu. Sebab kenapa berapa lama kita ada masa tempoh, kita tak tahu.
Sebab kenapa? Jangan tangguh. Tangguh-tangguh ni tadi cili pentu yang kita kata syaitan bercerita-cerita pada kita. Fala umanniyannahum fala amurannahum. Aku akan angan-angankan mereka, aku akan cerita-ceritakan mereka. Bagi mereka cerita-cerita. Jadi bayang-bayang macam tak lama lagi mati, macam lama lagi nak mati. Macam lama lagi. Kan umur makin bertambah. Dah 38 tahun dah. 4. Okey. Maksud dia kan? Muda. Bukan tua dah ke? Imam Nawawi mati umur apa? Kita sekarang ni kita kata umur kita makin bertambah ni, makin sikit, bukan makin banyak. Makin bertambah umur kita makin sikit. Tempoh tinggal tu makin macam air kita kata tuang kan. Makin banyak keluar, makin sikit yang tinggal. Itu umur kita. Yang sekarang ni kita kata, apakah amalan aku yang melepaskan aku macam kilat? Fikir. Tak ada. Apakah yang macam angin? Apakah yang macam burung? Kelajuan tadi yang membantu kita bergerak di sirat macam tu. Yang bahkan boleh melepaskan kita dari cangkuk-cangkuk tu. Apa dia amalan yang kita ada? Fikir balik. Kalau boleh fikirlah. Kita tak tahu. Sebab kenapa? Dengan sebab itu, buatlah amal kebaikan banyak. Buatlah kebaikan banyak. Banyakkan amal kebaikan. Bukan kira dia bukan macam ni. Amal kebaikan tadi bukan mesti sedekah, bukan semestinya apa saja kita mampu. Anything. Kalau kita baca Quran. Kalau boleh sunat, puasa sunat. Anything. Kalau kita tahu yang Nabi tak sebut apakah bendanya yang menyebabkan orang berkenaan. Bahkan mungkin kita kata sebagai orang kata macam charging bateri, tahu tak? Yang paling banyak tadi tu yang paling cepat. Yang lembab lagi sekali letih gesot berangkak. Berdasar pada apa? Amalan. Dilemahkan oleh amalan dia. Dia tak mampu untuk bergerak sebab apa? Amalan dia. Okey? Amalan hamba tu akan lemah daripada bantu dia. Famakhdhushun najin wa mukardashun finnar. Famakhdhushun di situ saya terjemah apa? Maka yang tergores najin, selamat. Wa mukardasun yang tercangkuk, terkait, tertolak finnar. Makhdud maksudnya ada orang tu macam lintas tadi, tercalah jugalah dengan cangkuk tadi. Tekanan terlepas. Tapi memang bila terlepas orang berkenaan memang terlepas sebab Allah Ta'ala bagi lepas. Pasal cangkuk-cangkuk itu tidak cangkuk orang dengan tak sengaja. Dia bukan macam apa? Bukan macam jala. Kita campak jala dalam sungai, dia tangkap mana-mana dapat. Tapi kalau dia kata cangkuk yang diletakkan kiri kanan neraka tadi, kalau orang tu jatuh tercangkuk dengan benda berkenaan, memang dia layak kena. Memang amalan tak cukup, memang kita kata benda berkenaan pasti kena pada dia. So itu kita kata benda-benda yang berlaku. Yang ini semua ni selepas daripada apa? Selepas daripada orang berkenaan ditimbang amal. Ya, saya. Kalau sirat baru kita timbang amal. Ini timbang pasal mahsyar tadi tu nak keluar gerak dulu. Lepas gerak Nabi berikan minum di mana laluan kan ada benda tu. Mana masa dia lepas daripada tu? Ustaz ni nak masuk syurga ni Ustaz. Ya. Esok ni. Ya. Kita esok ni nak masuk syurga ni. Naik turun tu bukannya dekat. Kalau masuk neraka jatuhlah. Maksud dia kata macam ni. Tu manusia ni selamat hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kita kata nak Allah Ta'ala rahmati kita, pandang kita, sayang kita, kesian kat kita, amal. Bila kita ada amal, kita pandanglah kita, baru dia kesian kat kita. Ini kalau kita amal tidak ada, macam mana? Tapi rasa datang kelas banyak dah, kata. Okay. Dan Abu Hurairah kata, walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih, demi Tuhan yang nyawa Abu Hurairah di tangannya, inna qa'ra jahannama, sesungguhnya dasar neraka jahannam la sab'ina kharifa adalah 70 kali bulan musim luruh. Maksudnya 70 tahun. Jarak tu. Kalau kita jarak kita daripada sini ke sini, satu perjalanan tu, contoh macam kita ke depan 5 minit. Kita ke Kedah 4 jam, 4.5. Bayangkan pasal jatuh dalam neraka ni yang perkiraan tentang jarak dia tadi. Pasal yang orang yang jatuh ke neraka. Kan kita bincang tu kan, orang yang kata terjunam ke neraka 70 tahun. Junam. Jadi ikut jatuhlah kelajuan dia. 70 tahun. 70 tahun. Bayangkan dalamnya neraka tu. Dia paling bawah lah. Masa di level bawah yang bawah sekali, perjalanan 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Okey? Jadi dia kata ni 70 tahun dia kata
Inna sakhrat, dalam satu hadis yang lain ditafsirkan 70 tahun 70 musim luruh tu. Inna sakhratal azimata latulqa fi syafiri jahannam. Sungguhnya biji batu yang besar, Nabi kata dalam hadis yang lain, akan dicampakkan di tebing neraka. Fatahwi fiha sab'ina ama, maka dia akan jatuh dalam batu besar tadi, menjunam ke dalam neraka 70 tahun. Kita jatuh bangunan 14 tingkat berapa sangat? Sekejap je kan, tak sampai 3 minit, tak sampai 1 minit pun. Bayangkan jatuh tadi 70 tahun, tak jatuh sampai dasar lagi. Dalamnya neraka. Okay? Mana sebenarnya adalah kharif tu adalah ni, dia salah satu musim luruh, musim luruh. Ni kita ada musim Rabi' musim bunga, Syita musim sejuk, Saif musim panas, Kharif musim luruh. Sebahagian tempat di tanah Arab bila musim Kharif ni dia akan musim luruh ni akan hujan turun dan buah-buahan dituai dan sebagainya, musim luruh. Okey, ada musim bunga ialah kita spring Saif sama. Ayat surah Maryam tu yang sikit orang akan ayat lah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nanti sebenarnya hadis tu kita akan baca balik, tapi kita akan sampai nanti pada hadis pada masa akan datang. Dia ada hadis tersebut. Ya. Dalam ayat yang ke-71. Dia akan cerita ayat 67 atau nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala yadhkurul insan. Adakah tidak mengenang manusia? Adakah tidak mengenang manusia? Anna khalaqnahu min qabl. Bahawasanya kami telah ciptakan dia sebelum ini. Walam yakun syai'a, sedangkan dia tidak jadi pun apa-apa. Fa warabbika, demi Tuhanmu hai Muhammad, lanahsyurannahum, kami pasti akan himpunkan mereka, itu manusia ini, wasyayatin, syaitan akan kumpul sekali. Thumma lahdurannahum haula jahannam jithiya, dan kami akan hadirkan mereka di sekitar jahannam ni jithiya, dan tegak diam semua, tak bergerak-gerak. Thumma, kemudian lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu ar-rahmani atiya, mereka akan cabut, ambil daripada setiap kumpulan siapa kira mereka ni yang ke atas Allah Ta'ala yang paling penyayang, paling banyak menentang. Ni awal-awal jatuh. Mereka kata awal jatuh. Mana di akhirat nanti ada kan manusia yang terus masuk syurga, direct to the heaven. Ada terus sampai dekat mahsyar tu direct to the hell pun ada juga. Ya. Tu yang Nabi katakan mula-mula masuk syurga 70,000. Allah kata masukkan syurga dengan umatmu yang tidak ada hisap ke atasnya. Masa tu ketika itu juga akan masuk dalam neraka siapa yang tak ada hisap ke atasnya. tak hisap terus Masuk terus, confirm masuk. Orang-orang yang musyrik, kafir dan sebagainya terus masuk. Adapun yang lain ni yang kita kata iman tapi ada nifak sikit, ada sekian sikit, ditimbang kejap. Tapi kadang-kadang timbang-timbang rasa lepas dah, sampai kat sirat nanti kan sangkut lagi. Faham tak? Jadi dia kata apa? Thumma lananzi'anna min kulli syai'in. Dia kata thumma lanahum a'lamu billadzi hum aula biha siliya. Kemudian kami, benar-benar kami lebih mengetahui mengenai mereka yang ia dengan neraka ni paling-paling layak untuk masuk. Wa in minkum illa wariduha. Tiada kan kamu melainkan akan melintasinya, melintasi neraka ni. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Adalah ia ke atas Tuhanmu sebagai satu benda kepastian yang pasti berlaku, yang telah pun ditetapkan. Thumma, kemudian nunajjil ladina taqaw, kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharaz zalimina fiha jithiya, kami biarkan orang zalim dalamnya jithiya, keras macam tu, terkekal dan tu tak bergerak ke mana-mana. Maksudnya yang kita kata lintas ayat surah Al-Maryam ni memang kita lintasan di atas neraka. Tadi macam sirat tu dibentangkan di atas neraka. Memang semua akan lintas. Tak ada siapa tak lintas. Kalau orang telah, orang yang awal-awal apa? Masuk syurga tanpa hisap. Maka nak kejar yang tu, kejarlah. Kalau rasa sanggup nak berjalan, tak usah buat kerja. Tu je lah. Minta lah orang jampi-jampi setiap hari. Kan? Kalau kata nak benda berkenaan, Nabi berikan syarat.
syarat-syarat berkenaan kena kejar. Jadi dia kata dalam hadis ni kan, dia kata sebenarnya tadi yang kharif tu adalah musim luruh, musim luruh. Kalau ingat kalau kharif luruh. Kalau musim bunga, musim sejuk, syita. Surah li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was saif. Syita tu musim sejuk, saif musim panas. Yang satu tersebut Rabi'. Rabi' musim bunga. Rabi' tu 4 musim. Yelah kok bersimbang besar lepas ni tanya dengan orang, musim apa sekarang? Musim Rabi'. Rabi' apa? Rabi' tu musim bunga. Okey? Rabi'. Ain. Rabi'. Okey. Okey, jadi maksud dia itu dia kata dan apa? Okay. Maksud dia kata benda tu maksud dia jarak dasarnya neraka itu adalah 70 tahun. Ini disebut. Maksud dia lintian sirat tu lintas, kalau terjatuh di atas tu 70 tahun. Jadi jatuh tak 70 tahun. Kalau dia kata lepaslah. Kalau tak lepas 70 tahun. Menjunam ke bawah. Dan mungkin sangkut di mana tempat-tempat level dia sampai. Kalau jatuh ke bawah sekali lah. Tiap kadar masing-masing. So jadi kita kata benda ni bahaya. Inilah pengakhiran akhirat yang berlaku kepada manusia. Yang kita sebenarnya memang kewajipan Allah Taala beri pada kita belajar. Dan belajar benda ni penting. Kerana kita tahu apakah yang Allah Taala persiapkan untuk kita di sana nanti. Allah Taala persiapkan tempat kenikmatan, kesenangan, kerehatan, dan juga Allah Taala siapkan tempat tu azab, siksaan dan juga bencana yang besar. So kalau dia kata orang tu faham, dia akan bekerja. Tapi macam kita faham bahawa manusia tu tadi azam dia ada, tapi kadang-kadang dia semangat dia naik turun. Ada masa dia sungguh-sungguh sangat mengalir air mata, tapi ada masa kan dia gelak-gelak ketawa, terlupa berkenaan dengan kematian. Biasa. Tapi kita kata yang pentingnya adalah orang tu jangan sekali-kali lalai terus sampai hilang langsung. Ya, jadi kita kata ini kena faham betul. Jelas? Ada soalan? Tak ada. Okey. Ha? Soalan apa tanya? Tak lagi satu ustaz yang pernah kata tak dibenarkan mandi dalam masjid walaupun menghilangkan sesuatu. Jadi kita fikir berkenaan perkara ni, Nabi pernah lelong barang dalam masjid. Ada pernah lelong barang. Siapa nak benda? Kan ada orang datang jumpa Nabi SAW, kemudian dia kata tak ada ni. Nabi kata apa ni kat rumah kau? Dia bawa barang, dia bawa perut. Nabi kata kan kalau actually akad ni, kalau dia kata kita kata akad nikah dalam masjid tu dibolehkan. Contoh macam akad nikah kan, akad jual beli juga tak ada masalah. Adapun mencari barang lain. Mencari barang dalam masjid, ya, memang datang nas yang soreh. Nabi orang tu datang cari barang hilang dalam masjid. Nabi larang. Nabi kata semua orang tak kembalikan barang hilang kau. Macam tu. Nabi doa kepada dia macam tu. La radallahu dalatak, semua orang tak kembalikan balik apa kau hilang. So mana sejukkan untuk ini. Namun begitu berkenaan akad-akad tertentu. Contoh macam kalau kita kata akad jual beli tak boleh, dan akad nikah sama juga. Sedangkan penjual beli ini adalah salah satu bentuk akad. Kena faham. Jadi orang salah faham nanti. Jangan aplikasi lain pasal tajuk cari barang hilang lain, dan bahkan Nabi pernah menikahkan para sahabat dalam masjid lain. Nabi nikahkan ada sahabat-sahabat. Bahkan kadang-kadang menyelesaikan masalah pertelingkahan orang, masalah muamalah. Yang ini berebut tanah kan dalam masjid. Dalam masjid. So actually kalau kita kata nikah itu akad perjanjian dan sebagainya, jual beli pun akad. So tak akad sama macam akad nikah lah. Kalau tidak habis juga, jangan nikah dalam masjid. Kan sebab apa? Betul. Memang kita kata memang tapi berlaku. Nabi SAW bila tidur dalam masjid, kemudian datang orang perempuan tagwar diri. Kan Nabi kata, Nabi pandang atas bawah, Nabi toleh. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak kau tak nak, kau bagi aku. Pasal perempuan tu bukan kata aku nak diri aku, macam dia kata sama ada kau kahwin dengan aku ataupun kau kahwin dengan aku dengan siapa kau nak. Siapa yang kau nampak. Dia kata. Maksudnya itu dia kata aku ja'al tu amri ilaik, aku jadikan urusan kepada kau. So Nabi pandang dia tahu bawah, Nabi kata tak ada keinginan. Kemudian langsung sahabat bangun, Nabi kata dengan dia kan last sekali Nabi kata dengan dia,
aku nikahkan engkau dengan dia, dengan apa yang kau ada daripada Al-Quran. So pernikahan tadi jalan dengan lafaz tersebut. So jadi tajuk dia akad kan, akad berjalan, jual beli, nikah boleh, jual beli tak ada masalah. Okey. Kalau orang tu datang masjid, saya hilang kereta tadi, tolong tak cari. Tak boleh. Tak boleh, announcement tak boleh. Buat announcement saja dengan bangganya. Doa yang patut kita kata orang tu, semoga Allah tak kembalikan barang hilang kau. Kalau surau daripada ibu tu surau, Tak boleh. surau dengan masjid sama lah. Sama, tak boleh. Musallah. Apa pasal? Ha? Tinggal dalam masjid tu. Tertinggal tak apalah, kalau cari jumpa tak ada. Jumpa. Jangan, kalau dia kata pihak masjid ada letak lost and found satu tempat. Lost and found, jumpa begitu itulah. Namun untuk mengisytiharkan, saya kehilangan anak, tolong carikan, tak boleh. Dekat surau announce orang meninggal ke pun tak boleh. Kan saya kata cek barang hilang, la ilah syarikalah, kena rotan ni kan. Jangan expand. Bila expand tadi, akan expand benda tu jadi macam kisah lah jual beli tadi. Jangan expand benda tu melebihi daripada Nabi letak. Bila kita tambah benda lain, rasanya ini pun tak boleh. Ini pun tu tak ada. Barang hilang, cari barang hilang tak boleh. Ha? Ada. Apa? Kampung gelap, kubur gelap. Tak ada. Kamu tak mendapat keuntungan Tak ada. hal ini. There's no such thing. Ada dalam riwayat Dalam buku malam bulu maram. semalam Dia kami diajar di rumah Datuk Murad. okey, ya. Macam mana bunyi hadis ni sikit? Allah Akbar. Sikit. Saya nak sikit. Tak, dia kata haram berjual beli dalam masjid. And then lepas tu kalau terjadi kita boleh doakan atau Nabi suruh kita mengatakan semoga Allah tidak menguntungkan, semoga kamu tidak mendapat keuntungan dari perkara ini. Ada dalam buku yang Saya tengok ni, saya tak ni. you see that on the masjid page, bab masjid. Bab masjid barang. Bulu maram. Lafaz tak ingat sikit. Sikit je. Bab masjid. Bab masjid. Buku dia tak ada kat sini. Dia kata sini the syarahan. Semalam ada itu. Semalam tak ada. Yep. Ambil hijab tadi. Ambil hijab. Bukan yang konsep yang kita Tak apalah, ambil je. Kita ambil dulu. Ulangilah apa-apa yang sujud dengan cepat. Ha? Nak express. Dia actually yang kita sebut antaranya hari tu, kita sebut adalah yang Nabi kata Ustaz, yang ni tak boleh buka. tak boleh buka. La ilaha illallah syarikalah. Saya bawa. Dan minggu depan lah. Minggu Muharram. Ya. Tapi kalau kita bersih, boleh. Kejap. Apa salah pula masalah kat sini? Kejap. Kalau you nak pergi masjid because Ustaz ada contact something and you bawa ke masjid. Ya. Masalah. Ya. Ha? Itu saya kata masalah ke benda tu jual beli dengan nikah sama je. Akad. Dia kata tak boleh. Minggu lepan lah Ustaz. Dia? Minggu lepan lah kat Ya ke? Ya. nanti saya bawa. Ada kat dalam Okey, kita lompat kemudian Minggu depan kita bincang. Dia pasal masalah benda ni dalil yang direct maksud dia sahih gila, sahih betul-betul. Sahih betul-betul. Kalau sahih betul, angkat tangan. Saya tak masuk. Tak, faham tak? Kalau dalil tu sahih, betul-betul sahih, disepakati, takkan bincang. Tak payah bincang. Masa benda tu jadi macam masalah makan dengan tangan kiri haram.
Semua orang faham tajuk ni. Tak ada siapa kata tak ada. Faham tak? Bila kita kata benda tu ada dalil masalah ni sikit, jadi penerimaan penolakan tu berlaku. Tu saya nak kata nak confirm balik siapa riwayatkan dan apa status hadis tadi. Okey? Baik, nanti kita bincang baik kemudian. Baik. Sambung bab ke-61. Habis dah? Soalan luar. Oh, ya ke? Oh, ya ke? Laju je nak cepat balik. Okey, apa? Okey, baik. Kita berhenti kat sini. Wallahu ta'ala alam. Tak ada soalan lain? Sekejap. Tanya ni. Semalam saya pergi yang rumah Datuk Murad tu, tapi apa yang saya faham, itu lebih merujuk pada jual beli yang melibatkan kepentingan untuk diri sendirilah yang dalam masjid tu. Contoh? Macam kita promosi produk kita sendiri ke, macam kita jual barang. Sama je kalau nikah ni seorang je. Kalau nikah tu kata saya ulang balik, nikah tadi dua orang yang untung. Dia ada perbezaan tak antara kepentingan persendirian dengan untuk kepentingan umum? Wallah tak niat je. Sekejap. Baik. Alah. Kejap. Okey, dia kata okey, jumpa Hadi dah. Jumpa dah Hadi tu. Jumpa dah. Okey, dia kata ini dengar dalam riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi," bila kamu lihat siapa yang menjual atau membeli dalam masjid, faqulu, maka katakanlah, la arbahallahu tijaratak, semoga takkan tidak menguntungkan perniagaan kau. Dan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada datuk dia, dia kata nahar Rasulullah SAW an syira' wal bai', daripada jual beli dan juga daripada jual dan juga pembelian, daripada pembelian dan penjualan dalam masjid, dan juga daripada dinyanyikan syair dalam masjid. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Abu Daud dan selain mereka. Kerana ini jumhur ahli ilmu berpendapat kepada makruh jual beli, penjualan dan pembelian dalam masjid. Tak kira sama ada barangan yang hadir atau gaib. Maksudnya barang tu ada depan mata atau barang tak ada kat tempat lain. Okey. Dan berpendapat sebagian ilmu kepada pengharaman jual beli dalam masjid, berserta kesepakatan mereka bahawa apa yang terikat, mana apa yang diakadkan tadi tidaklah batal, tapi perbuatan tadi salah, dia kata. Berkata Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab Al-Awta, adapun jual beli dan penjualan dan pembelian iaitu dalam masjid, maka berpendapat jumhur para ulama kepada bahawa larangan tadi dibawa ke atas makruh. Dia kemakruhan. Maksudnya kalau tinggal tak bala, tak buat, tak berusaha. Okey. Berkata Al-Hafiz Iraqi, telah bersepakat ahli ilmu bahawa apa yang diakad dalam jual beli dalam masjid tidak harus dirungkaikan, maksudnya diteruskan. Akad tadi berjalan. Demikian dikatakan oleh Mawardi. Dan anda tahu bahawa pembawakan larangan kepada makruh tadi memerlukan kepada qarinah yang mengalih daripada makna hakiki. Pada kalau yang dilarang sepatutnya jadi haram. Kenapa jadi makruh? Okey. Dia kata sisi orang berkata bahawa larangan tadi hakikat adalah haram dan dia adalah yang benar. Maka kesepakatan mereka di atas tidak harus dirungkaikan, dan sahihnya akad tidak menafikan di antara dia dengan pengharaman. Maka tidak sah dijadikan dia sebagai qarinah untuk bawa larangan tadi kepada makruh. Sepatutnya larangan tadi tetap haramlah. Okey, itu pendapat pertama. Berpendapat sebagian ikut Imam Syafi'i rahimahullah kepada tidak dimakruhkan jual beli dalam masjid, dan hadis-hadis banyak menolak jawapan berkenaan. Banyak hadis-hadis menolak. Jadi kisahlah kita kata berkenaan dengan yang Nabi SAW
nikahkan orang dalam masjid sebagainya, benda tak timbul tajuk. Pasal kalau ikutkan benda tadi bukan masalah maslahah ummah ataupun persorangan. Pasal kes tadi benda tu untuk 2 orang tu saja, ke orang lain. Dan dalam bezakan orang-orang mazhab Hanafi bahawa baina ayyagli badalika, jadi di antara benda tu melampau banyak, okay, tiap-tiap hari jadi penjagaan pula, maka dilarang. Ataupun benda tu sikit, maka tidak ada kemakruhan. Sikit, benda tu sikit je, bukan penjagaan harian, benda tu jaga setakat sikit saja. Mana itu adalah pembezaan dikatakan oleh para ulama, tidak ada dalil di atasnya. Berkata Imam Mardawi dalam kitab Insaf, tidak harus jual beli dalam bagi orang yang beriktikaf dalam masjid dan selainnya di atas sahih dalam pendapat mazhab, dan dinaskan riwayat ini daripada Ahmad bin Hanbal, dan dipegang oleh pendapat ini oleh Qadi dan juga anak dia Abu Husain dan lain. Kini nama anak Hanbali. Apa keadaan sekalipun, dia kata sepatutnya untuk orang Muslim ni menjauhi daripada jual beli dalam masjid, kerana ini adalah tempat dibina untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau datang manusia dengan barangan dia kepada dia untuk jual beli, maka dia jadi pasar lah pula, dia kata. Dan Muwatta Malik bahawa Atha bin Yasar, dia kata dahulu apabila melintas pada sebahagian jual beli dalam masjid, dan dipanggil dia kepada ni, dia kata dia kata apa benda orang panggil dia, so nak beli dan sebagainya, dia kata pergilah kau, dia kata ke pasar dunia, ni pasar akhirat, dia kata ni pasar akhirat, masjid ni bukan pasar dunia. Memang untuk jadikan tempat penjagaan khusus, tidak. Dengan kata benda berkenaan, kita kata datang sekali kala dan sebagainya, benda tak ditajuk macam mazhab Hanafi tadi lah. Cuma kita kata benda tadi tidak ada dalil yang kuat. Dalam pendapat ini, dalam perkara ini, Umar bin Khattab anhu telah membina satu bahagian di penjuru masjid dinamakan sebagai Bathak. Dan barang siapa nak bercakap syair ke apa benda, dia kata duduk lepak sana. Dia letakkan satu penjuru khas dalam masjid. Dan dia angkat suara ke, maka hendaklah keluar ke kawasan berkenaan. Ini yang dibuat oleh Umar zaman dia dahulu. Maksud dia untuk mengasingkan orang daripada, kan biasanya patutnya suara jual beli tadi adalah suara yang ada keluar adalah zikir dan juga bacaan Al-Quran, bukannya suara RM5, RM10, itu maksud dia. Tapi setahu saya, kita kata kalau contoh macam penjagaan yang dimaksudkan penjagaan, yang masuk penjagaan tadi, tak kenalah kita apply kepada semua ustaz yang jual buku tadi. Kita kena buat buku, ini nota, kemudian boleh jual beli tak? Kita keluar dulu. Tak timbul tajuk. Benda tu bukan dia menjaga atas nama penjagaan. Faham tak? Kecuali ustaz tu yang menjaga buku betul, Allah Ta'ala alam. Tapi cerita dia ustaz menjaga madu ke, kan? Dan jadi secara asasnya tu. Jadi tapi macam lah, bila kita kata mazhab Syafi'i tadi kata boleh tolak, yang dia tolak balik perkara ni, pertama masalah hadis itu, kan? Hadis tadi memang kita kata dipegang oleh jumhur para ulama. Namun begitu kita kata banyak hadis-hadis yang lain, macam akad-akad yang lain dalam masjid diperjalankan. Jadi sebab itu kita kata kalau anda kata akad yang lain diperjalankan, maksudnya kita tak boleh kata tak boleh. Dengan kita kata pasti tak haram, tak, sebab kenapa dia kata makruh je? Sebab ada akad-akad lain dijalankan dalam masjid. Bahkan akad contoh macam ni, dia kata sanad. Kan? Ini riwayat-riwayat yang datang dan Sahih Muslim. Sahih Muslim apa je ni? Takhrij. Tak. Dalam Sahih Muslim, lafaz yang datang sanad hadis ni, tapi datang dengan apa? Dengan lafaz qala Rasulullah SAW, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan. Okey, ni yang berkenaan dengan ni hilang barang hilang ni jap. Okey. Tapi lafaz dalam Muslim, hadis yang sama, lafaz Muslim, lafaz Muslim ni, pasal yang dalam Tirmizi ni dia dua. Satu yang dikata yang dalam ni dia kata dalam Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqula arbahallahu tijaratak. Yang kamu katakanlah pada orang berkenaan, semoga tak tidak menguntungkan perniagaan kau. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalatan. Dan bila kamu nampak dalam masjid ni siapa-siapa yang menyebut tentang barang hilang dia, faqulu la raddallahu alaik, semoga tak kembalikannya kepada engkau. Tapi bila kita buka Sahih Muslim, sanad dan Sahih Muslim tadi datang dengan hanya lafaz yang hilang barangnya. Dalam Tirmizi ada tambahan yang awal tu. Faham tak? Hadis yang sama dalam Muslim,
tanpa sebut tentang jual beli tadi. Dalam Tirmizi ada jual beli, tajuk jual beli termasukkan. So konsep ni kena gabungkan. Kita jangan ini tu sebab kenapa penolakan sebahagian para ulama pada hadis tadi, dia actually justified yang kita kata tak nak terima ke tambahan tadi. Tak, pasal kita kata kena faham juga. Kerana kata Sahih Muslim tadi tak ada tambahan berkenaan hukum tambahan, hukum berlainan. Jadi dalam Sahih Muslim, kalau sanad hadis tadi dalam Sahih Muslim ini je. Dalam Sunan Tirmizi dia ada tambahan atas tadi yang sebelum ni. Itu apa ini pasal dia ambil separuh ni je. Wa idza ra'aitum man yashudu ni sampai sini je. Yang ini atas ni tak ada dalam Sahih Muslim. Faham tak? So konsep ni kena faham betul. Kalau dia kata apa? Dia kata jadi kita kata menyebabkan tajuk lah, timbul tajuk kenapa ada para ulama tolak hadis ni. Faham tambahan tadi, tambahan tersebut adalah dalam Tirmizi, tak ada dalam Sahih Muslim. Yang lebih sahih daripada Tirmizi lah. Iya. Konsep tu lah. Konsep ni main peranan dalam penolakan penerimaan. So jadi siapa-siapa nak pakai pendapat pertama kedua silakan, tak ada masalah. Tapi pada asasnya banyak hadis-hadis yang datang yang kita kata tidak menyekat untuk orang tu buat akad dalam masjid. Akad. Kalau kita kata jual beli itu akad, tak ada masalah. Yang ada kata menyaga barang, beli barang, ya, itu memang confirm tak dibuat. Adapun akad tadi tak ada masalah berjalan. Faham? Jelas? Tapi was-was lagi. Mana kalau nak launching dalam masjid tu tahu tak? Launching macam dia ada majlis sebagainya, kena elakkan lah. Yang tu, yang launching buku yang ada masjid. Kalau dia kata benda lain tak apa, macam kita kata benda biasa tak ada masalah. Kalau akad kan macam ni, ini sembang macam ni pun, abang nak beli kereta saya tak? Boleh juga. Kita dua je sembang pun batal. Dia jual beli tadi kan, dia kata macam tu. Tak kena lah. Pasal benda tu tak ada kaitan dengan orang lain. Kan dia sembang kan. Dia kata nikah boleh, asal benda tak boleh. Apa orang nikah tu kan dia saja. Dia apa tak ada kaitan dengan orang lain. Apa masalah dia? Faham Ya. Ustaz, kalau urusan bukan di dalam masjid, dipakai pada ini. Apa masalah? Urusan tu buat kat parking macam buat kat pasar. Sama je. Tak ada masalah. Dia actually ruang solat tadi. Yang jadi bahal dia ruang solat tu. Ruang solat. Tapi bimbang nanti orang kan sibuk jual barang, kan buka tikar depan tu, barang-barang RM5, ada masalah. Mana sekatan tu, mungkin sekatan tadi justified dari masalah apa? Dia menyekat orang menjadikan masjid macam pasar. Kan? Kan Masjid Nabawi kan, pasal tak orang boleh keluar depan tu. Kalau bagi masuk dalam, dia masuk tak? Kalau bagi, itu masalah dia. Kena faham macam tu. Okey? Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.